Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan Greek nombor 3. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Selamat pagi, salam sejahtera. Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya menjawab soalan ini bersekali dengan soalan yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jempol pada hari ini 28 Julai 2020 dan Yang Berhormat Jelebu pada 4 Ogos 2020 yang turut menyentuh isu yang sama. Tuan Yang di-Pertua, cabaran utama yang dihadapi oleh kerajaan adalah untuk menstabilkan harga komoditi sawit dan getah kerana harga komoditi ini bergantung kepada pelbagai faktor. Antaranya adalah senario pasaran harga di pasaran peringkat global yang turut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, permintaan, penawaran dan juga stok. Penularan wabak COVID-19 juga telah menjejaskan sedikit sebanyak permintaan untuk keluaran sektor agri-komoditi yang turut menyebabkan kejatuhan harga. Sehubungan itu, antara langkah terkini yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dan demi menstabilkan harga sawit dan getah adalah seperti berikut. Yang pertama, kerajaan memberi pengecualian kepada duti ekspor minyak sawit, minyak isi rong sawit mentah, minyak isi rong sawit diproses sehingga 31 Disember 2020. Yang kedua, meningkatkan adunan bahan bahan api sawit dengan diesel petroleum melalui program biodiesel B20 iaitu adunan 20% biodiesel sawit dan 80% diesel petroleum bagi membantu meningkatkan penggunaan minyak sawit mentah domestik. Pelaksanaan program ini dijangka akan membantu meningkatkan penggunaan minyak sawit domestik kepada 1.06 juta tan matrik berbanding dengan B10 iaitu sebanyak 534,000 tan matrik setahun. Peningkatan penggunaan ini juga akan merancakkan lagi permintaan dan seterusnya memberi impak positif terhadap industri sawit negara. Dan yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan negara-negara pengeluar utama getah iaitu Thailand, Indonesia dan Malaysia di bawah kerangka International Tripartite Rubber Council iaitu ITRC. Kerjasama ini dijalinkan untuk melaksana dan memantau pengurusan pengeluaran getah asli serta meningkatkan penawaran dan permintaan getah di pasaran dunia melalui 3 mekanisme utama iaitu Agreed Export Tonnage Scheme, Supply Management Scheme dan Demand Promotion Scheme. Dan yang keempat, penerokaan pasaran baru melalui aktiviti promosi dan pemadanan pasaran baru dengan penghilang tempatan dan pembeli daripada luar negara. Yang kelima, menjalankan misi-misi ekonomi dan teknikal bagi mengukuhkan hubungan dengan negara-negara pengimport utama produk-produk agri-ekonomi komoditi Malaysia bagi mendapatkan pasaran yang lebih meluas di negara-negara tersebut. Tuan Yang di-Pertua, mengenai pertanyaan daripada YB Jelebu mengenai penetapan harga lantai, bagi kerajaan kita tidak ada perancangan untuk menetapkan harga lantai bagi komoditi sawit dan juga getah pada masa kini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Persilakan Yang Berhormat Datuk Hasbullah untuk soalan tambahan pertama. Terima kasih di atas jawapan Yang Berhormat Menteri. Soalan saya, berapakah jangkaan sasaran nilai ekspor minyak sawit mentah yang akan diperolehi oleh Malaysia melalui permintaan dari Turki? Dan yang kedua, kita dah lama buat R&D melalui MOFTI dan juga MPOB, tetapi sehingga hari ini, apakah produk-produk yang berkualiti yang boleh kita ekspor ke luar negara yang boleh pihak kementerian nyatakan? Takkanlah sekadar minyak sawit merah dengan RON itu sahaja. Mesti ada produk-produk lain lagi yang boleh dikeluarkan oleh negara melalui R&D yang kita dah jalankan lebih daripada 20 tahun. Minta penjelasan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat, soalan yang begitu baik. Sebenarnya saya nak perbetulkan sedikit mengenai soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat. Sebenarnya kita tidak mengeksport minyak mentah sawit kepada negara Turki. Sebenarnya minyak yang kita ekspor adalah minyak sawit berproses, ya, dia berbeza, ya. Jadi untuk makluman semua Yang Berhormat dalam Dewan dan juga Yang Berhormat yang bertanyakan soalan, kita mensasarkan pertambahan 300 tan matrik ekspor minyak sawit berproses menerusi Turki dan untuk memasuki pasaran Greece dan juga Balkan. Dan negara Turki ini kita akan gunakan sebagai hub untuk membawa minyak sawit yang kita telah proses kepada negara-negara lain seperti Greece dan Balkan. Dan untuk menjawab soalan apakah usaha kerajaan memperkenalkan produk-produk berasaskan sawit yang terdapat di dalam Malaysia ke luar negeri, dalam hal ini kementerian sedang melaksanakan pelbagai langkah promosi, iaitu menerusi Majlis Minyak Sawit Malaysia iaitu MPOC dan juga Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB bagi meningkatkan kebolehpasaran produk sawit ke negara-negara luar. Selain daripada itu, kita juga ada aktiviti promosi yang melibatkan kerjasama daripada pejabat kedutaan Malaysia di Eropah, khususnya bagi perkara yang melibatkan hubungan di antara kerajaan iaitu government to government ataupun G2G. Serta pelibatan daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI dalam aspek pemasaran. Jadi kita sebenarnya nak memberitahu seluruh dunia sebab minyak sawit ini anugerah Tuhan dan kita akan bawa minyak sawit ini ke seluruh pelosok negara dan kita juga telah melakukan promosi ini di negara Timur Tengah dan juga negara Afrika dan kita berharap agar perkara yang kita lakukan ini dapat membuahkan hasil dan juga membantu negara kita. Terima kasih. Soalan Padang tambahan. Serai. Menteri. Padang Serai. Silakan Yang Berhormat Kota Melaka. Kota Melaka. Silakan. Terima kasih Tambahan Datuk kedua. Speaker. Soalan tambahan saya Datuk Speaker. Memandangkan kerajaan baru telah mengeluarkan satu slogan yang baru, ya. Sawit anugerah Tuhan. Jadi soalan saya kepada menteri, bahawa adakah kerajaan merancang untuk menggunakan slogan ini, sawit anugerah Tuhan ini di peringkat antarabangsa, terutamanya apabila kita nak lawan kempen anti kelapa sawit. Dan kalau kita cuba terjemahkan sawit anugerah Tuhan ini kepada bahasa Inggeris, macam pengkhianat kita translate ke Inggeris ialah traitor. Kalau kita translate sawit anugerah Tuhan, adakah dia akan meyakinkan pasaran antarabangsa? Itu soalan saya. Terima kasih Datuk Terima kasih Speaker. Yang Berhormat Kota Melaka. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Okey, terima kasih sahabat saya daripada Kota Melaka. Sebenarnya memang benar kita akan mewawarkan slogan kita bahawa sawit ini anugerah Tuhan. Kalau kita translate dalam bahasa Inggeris, it's a God gift, you know. Dan kita akan terus menobatkan sawit kita sebab kita percaya bahawa sawit ini boleh diperluaskan kepenggunaannya di peringkat hiliran. Dan di peringkat hiliran ini kita inginkan value added itu berlaku dalam negara kita. Sebab sekarang ini banyak daripada produk-produk sawit kita khasnya CPO ini kita jual ataupun kita ekspor ke negara luar, tetapi value added-nya di peringkat downstream tidak berlaku dalam negara kita. Bayangkan kalau downstream itu berlaku di dalam negara kita, kita boleh mencipta, memberi ruang pekerjaan yang banyak dan juga negara kita juga mempunyai pendapatan yang lumayan daripada sektor hiliran ini. Jadi untuk menjawab soalan Yang Berhormat Kota Melaka tadi, memang kita akan advocates, kita akan war-warkan dan kita juga percaya bahawa kerajaan memang mempunyai ketekunan untuk memberi satu slogan yang baru
bukan saja dalam negara tetapi luar negara. Sekian, terima kasih. Datuk Speaker, mohon Speaker, libaran. Boleh satu lagi Datuk libat. Speaker. 30 Boleh saat, soalan saya berkaitan 30 saat Yang Berhormat Jelebu. 30 saat. Boleh. Siap. Terima kasih Datuk Speaker. Okey. Saya nak tanya Menteri, tadi Menteri jawab, dia kata kementerian tidak ada hasrat nak letak harga lantai. Saya minta kementerian consider. Kerana pekebun kecil sawit ini adalah antara golongan yang begitu fragile. Menteri buat silap statement, harga sawit jatuh, pekebun yang jadi mangsa. Menteri gaduh dengan negara-negara China, India, Europe, sawit jatuh, pekebun kecil yang jadi mangsa. Saya minta consider yang itu. Yang penting sekali Datuk Speaker ialah BTS. Dulu masa Barisan Nasional, kita bagi subsidi kepada pekebun kecil ni, BTS ni. Bantuan tanaman semula kepada pekebun kecil sawit. Bila PH masuk, dia ambil BTS ni, dia jadikan sebagai pinjaman. Sekarang ni saya nak tanya yes or no, kementerian sama ada bagi balik BTS ini kepada pekebun kecil atau kekalkan sebagai pinjaman. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Okey, terima kasih rakan saya daripada Jelebu, amat prihatin dengan penanam sawit di seluruh Malaysia. Ada dua persoalan yang diketengahkan, satu mengenai harga lantai dan yang satu mengenai BTS ataupun bantuan tanam semula sawit. Sebenarnya untuk harga lantai ini, kita di peringkat kementerian, kita belum memberi ketetapan, tetapi kita sentiasa terbuka demi untuk memertabatkan industri sawit dan untuk membantu pekebun kecil, dan kita akan bincang perkara ini di peringkat kementerian. Dan untuk BTS, sebenarnya memang benarlah semasa Pakatan Harapan mereka keluarkan geran BTS ini dan convert ataupun tukar kepada pinjaman, dan ramai daripada pekebun-pekebun sawit kecil kita yang amat terkesan. Tetapi memandangkan kerajaan Perikatan Nasional ini amat prihatin, dan kita telah meminta kerajaan untuk memberi geran semula, dan kita telah pun meminta perkara ini di dalam rancangan Malaysia Code 12, dan insya-Allah God's willing kita akan jadikan ia satu realiti. Dan itulah hasrat kita sebab kita Terima memang kasih. kerajaan prihatin. Itu pun anugerah Tuhan tu. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya persilakan Boleh Yang naik pangkat Berhormat jadi menteri.